Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-676 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan membaca sepotong dua ayat Al-Quran, di mana kita cuba untuk mengambil ibrah dan pengajaran agar kita boleh bawa pengajaran dan ibrah tersebut dalam kehidupan seharian kita, dalam untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih patuh dan hamba yang lebih dekat dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Saya nampak di orangan TikTok ada Sofiati Ramzi, kemudian ada Niza Hafizal dan juga Nur Ukaila dan juga semua sahabat-sahabat lain. Di ruangan FB pula, ahlan kepada Yaya Lia, Safia Sapian, Halimah Dermawan, kemudian Nandang serta Habibah Suib, Ija Rahman. Terima kasih banyak-banyak Ija Rahman, Siha Cika, Kamiza Muhammad Amil, Mahiran Muhammad Noor serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan, ahli keluarga, teman yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu minta kepada sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk buka Al-Quran, untuk buka muka surat yang ke-185, surah yang ke-8 Al-Anfal, dan kali ini kita nak mulakan daripada ayat yang ke-67. Maka ayat 67 surah yang ke-8 muka surat yang ke-185. Muka surat 185. Okey, jom kita baca dulu satu ayat kerana setiap satu huruf bila dibaca digandakan sehingga 10 hasanah, 10 kebaikan dan ganjaran. Ayat yang ke-67 surah yang ke-8 Al-Anfal muka surat 185. Sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Maka apakah ringkasan yang ada pada ayat yang ke-67? Lalu selalunya kita mulakan dengan bacaan dan kemudian kita mulakan dengan ringkasan.
Maka ringkasan ayat yang ke-67 dalam tafsir Al-Wasit ada disebutkan, ayat yang ke-67 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal ini menerangkan tentang beberapa hukum ahkam yang berkaitan tentang tawanan perang setelah selesainya daripada peperangan Badar. Sebab itu adanya perkataan asra, dan asra memberi maksud tawanan perang. Maka ada beberapa perkara yang berkaitan tentang tawanan perang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kongsi dan sebutkan pada ayat yang ke-67 daripada muka surat yang ke-185 ini. Berapakah jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan? Sangat ramai. Iaitu jumlah mereka adalah lebih kurang 70 orang. 70 orang yang pada waktu itu menjadi tawanan. Daripada lebih kurang 950 ke 1000 orang tentera, 70 daripada tentera Quraisy pada waktu itu terbunuh dan 70 lagi menjadi tawanan tentera umat Islam. Sangat banyak, 70. Padahal tentera umat Islam hanya 300 lebih. Dan daripada pihak umat Islam yang terbunuh hanyalah sebanyak 14 orang sahaja. Maka apakah ringkasan dia? Allah menerangkan tentang beberapa hukum ahkam yang berkaitan tentang tawanan perang setelah selesainya peperangan Badar. Apakah kaitan ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-66 sebelumnya? Kalau kita perasan ayat sebelum ini, ayat 65 dan 66, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang galakan sabar dalam perjuangan sewaktu peperangan. Semasa peperangan berlangsung. Maka semasa peperangan berlangsung, maka apa kena buat? Kena sabar. Pada waktu itu kena bersemangat. Kena mempertahankan agama. Maka itu adalah ayat-ayat yang menceritakan apa yang berlaku semasa peperangan. Maka Allah menyebut perlunya untuk sabar ketika mana melalui peperangan di antara musuh yang cuba untuk membinasakan Islam dan membunuh Nabi SAW. Namun pada ayat yang ke-67, maka bila dah selesai perang, maka apakah yang berlaku? Maka ayat yang ke-67 menceritakan berkenaan tentang dah selesai perang. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan keadaan sewaktu dan semasa peperangan. Maka inilah ayat yang ke-67. Ayat yang ke-67. Maka di sini ada kisahnya sebelum kita lihat. Maka dalam tafsir Ibnu Kathir dan juga dalam tafsir Al-Wasit, maka pada waktu itu dibawakan panjang lebar berkenaan tentang apa sababun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat yang pertama berkenaan tentang sebab turunnya ayat ini. Maka dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab sendiri yang telah menceritakan kepadaku, annahu lamma kana yaum badrin, apabila berlakunya peperangan Badar, maka Nabi SAW telah melihat ke arah jumlah musuh yang sangat ramai. Pada waktu itu jumlah musuh 1000 orang. 950 ke 1000. Dan tentera Islam perlu berlawan pada waktu itu seorang lawan 3 ke 4 orang. Sebab itu ayat yang sebelum ini menyebutkan, kalaulah pada waktu itu seorang lawan 10 orang pun, kalau dia sabar, Allah akan berikan kemenangan. Sebab waktu perang Badar, jumlah musuh pada waktu itu seorang kena lawan 3 ataupun 4 orang. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bila Nabi nampak jumlah musuh sangat ramai, fastaqbalal qiblah, maka Nabi telah menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangan baginda, dan Nabi SAW mula bermunajat dengan Allah. Mula pada waktu itu berdoa kepada Allah. Maka ini adalah pengajaran yang besar yang pertama yang kita dapat. Dia sebenarnya ada tahap usaha manusia ni. Ada tahap, dia ada had dia. Dan dia ada penghujung dan pengakhiran dia usaha manusia. Berapa banyak yang kita boleh buat usaha. Kita bukan kontrol semua benda. Semuanya berada di dalam kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita belajar daripada Nabi. Bila Nabi dah buat yang terbaik, Nabi SAW dah cuba rancang yang terbaik.
Tapi tiba-tiba apa yang Nabi harapkan tak berlaku, yang lain yang datang. Nabi berharap nak tahan rombongan perniagaan Abu Sufyan, hanya 40 orang pengawal. Tetapi yang datang adalah tentera Abu Jahal sebagai ganti, yang jumlah mereka 1000 orang. Maka apa yang Nabi buat? Nabi angkat tangan berdoa. Ada orang sangka doa pada waktu itu tak bernilai. Doa pada waktu itu tak boleh membawa perubahan. Sebenarnya doa membawa perubahan yang sangat besar. Doa pada waktu itu yang paling besar, dia mendatangkan ketenangan kepada kita. Sebab bila kita berdoa menggambarkan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belajarlah dalam kehidupan kita. Setelah kita berusaha dan pada waktu itu kita tahu kemampuan kita tahap sampai mana je sebagai hamba, makhluk yang kerdil, maka kita perlu mengangkat tangan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang Nabi buat. Maka apakah bicara Nabi dalam doa tersebut? Kata Imam Muslim daripada Umar bin Khattab, Allahumma anjis li ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang engkau telah janjikan. Engkau menjanjikan kemenangan, maka tunaikanlah janji tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, maka terbunuhlah pada waktu itu daripada kalangan musyrikin 70 orang terbunuh dan menjadi tawanan perang sebanyak 70 lagi orang. Maka ini adalah yang berlaku seketika mana perang. Sekarang ni dah selesai perang. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bila dah selesai perang, maka ini perang yang pertama yang betul-betul besar. Sebelum itu ada je perang yang kecil. Maka Nabi SAW panggil beberapa orang sahabat yang dekat dengan Nabi pada waktu itu untuk bermesyuarat. Apa yang kita nak buat dengan tawanan-tawanan perang Quraisy seramai 70 orang ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang melihat sababun nuzul, sebab turunnya ayat yang ke-67 daripada surah Al-Anfal, surah yang ke-8, muka surat 185. Maka bila dah ada selesai tawanan perang, maka Nabi SAW kumpulkan beberapa sahabat yang pada waktu itu dikira min kibar, daripada sahabat yang awal masuk Islam yang terkemuka, untuk Nabi SAW bermesyuarat dan minta pandangan. Di sini sebenarnya ada pengajaran yang kedua. Apakah pengajaran yang kedua yang sangat besar? Pada waktu itu pentingnya untuk bermesyuarah, sangat penting. Kita kadang-kala kita ambil ringan tentang isu mesyuarat. Sebenarnya mesyuarat sangat penting. Dan sebab itu kita nampak apabila mesyuarat telah dibuat, walaupun pada waktu itu keputusan mesyuarat tersebut Allah murka, Allah tak suka, namun pada waktu itu Allah tangguhkan azab. Sebab itu ada yang berpandangan, kalaulah seseorang itu melakukan mesyuarah, dengan keberkatan mesyuarah, Allah akan tangguhkan azab. Kita akan lihat nanti dalam kisah yang kita nak teruskan baca tentang sebab turunnya ayat yang ke-67 ini. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Nabi SAW bertanya kepada dua orang yang sangat rapat dengan Nabi, Abu Bakar dengan Umar terlebih dahulu. Nabi bertanya, "Ma tarawna fi haula'il usara?" Apakah pandangan kamu berdua tentang tawanan perang yang kita dapat pada hari ini? Maka Abu Bakar pada waktu itu mulakan bicara, sebab Abu Bakar lebih tua daripada Umar. Pada waktu itu Abu Bakar lebih tua. Abu Bakar tua lebih kurang 10 tahun daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antara Nabi dan Abu Bakar jarak usia lebih kurang 2 tahun lebih. Antara Abu Bakar dan Umar jarak usia lebih kurang 10 tahun. Maka sebab itu mereka semua meninggal dunia pada usia yang sama ketiga-tiga ini, iaitu pada usia 63 tahun. Abu Bakar, Umar dan Nabi SAW. Maka bila Nabi tanya Abu Bakar, apa yang kita nak buat dengan tawanan perang yang banyak ini? Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mereka ini adalah keluarga kita sebenarnya. Aku berpandangan perlunya untuk kita ambil fidyah, wang tebusan daripada mereka, supaya wang tebusan itu boleh menjadi kekuatan untuk kita dalam menyusun strategi seterusnya ketika mana menghadapi musuh selepas ini."
maka dia kata kita ambil pada waktu itu wang tebusan daripada tawanan perang, dan mana yang tak mampu maka dia kena mengajar kanak-kanak Madinah untuk membaca dan menulis. Berapakah jumlah wang tebusan tersebut? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebanyak lebih kurang 40 uqiyah dirham. Satu uqiyah ni lebih kurang 40 dirham, maka lebih kurang 1,600 dirham. Orang yang biasa pada waktu itu dia kena bagi fidyah untuk tebus diri dia 1,600 dirham. Dan kalaulah seseorang tu benar-benar tak mampu, dia perlu ajar kanak-kanak Madinah untuk belajar membaca dan menulis. Zaman tersebut banyak yang tak pandai membaca dan menulis. Maka melalui tawanan ini, kalaulah mereka nak bebas dan benar-benar tak ada duit, maka barulah pilihan dia mengajar kanak-kanak Madinah untuk membaca dan menulis. Tapi orang yang ada duit, maka tebusan dia adalah sebanyak 1,600 dirham. Dirham maksudnya duit perak, dinar duit emas. Maka ini adalah pandangan Abu Bakar. Dan Abu Bakar kata, moga-moga bila kita buat macam ni, mereka kemudian harinya boleh mendapat hidayah dan petunjuk. Tapi Umar bin Khattab tak setuju. Maka bila Nabi SAW tanya pandangan Umar bin Khattab, maka dalam riwayat Muslim ini, kata Umar bin Khattab pada waktu itu, wallahi demi Allah, tidak, aku tak setuju dengan pandangan Abu Bakar, demi Allah, wahai utusan Allah. Aku berpandangan pada waktu itu berbeza daripada pandangan Abu Bakar. Dan apakah pandangan Umar? Kita kena kenal Umar ini seorang yang tegas. Umar ini sifat dia memang keras sebelum Islam dan setelah daripada Islam. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu menyebut pandangannya, ara an tumakkinana fanadrib a'naqahum. Pandangan aku, wahai Rasulullah, setiap orang yang Islam, dia kena ambil ahli keluarga dia yang berani angkat senjata melawan Nabi, dan dia kena penggal leher mereka. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab bagi contoh. Maka kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, maka pada waktu itu Hamzah dia kena pada waktu itu penggal leher adiknya Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu juga Abu Bakar, pada waktu itu dia kena penggal leher keluarga dia yang berani menentang Nabi. Ali bin Abi Talib, dia kena jatuhkan hukuman, dia kena penggal pada waktu itu leher Aqil yang merupakan adik-beradik dia. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab punya pandangan tegas. Umar bin Khattab punya pandangan, mereka ni berani lawan engkau, wahai Rasulullah. Dan kalaulah kita tak menang, mereka ni sanggup bunuh engkau, wahai Rasulullah. Mereka sanggup untuk bunuh engkau. Maka pandangan aku, kita lemahkan kekuatan mereka, sebab kalaulah kita ambil duit, mereka boleh datang balik. Dan itulah yang berlaku bila Nabi ambil pandangan Abu Bakar. Nabi pada waktu itu ambil duit tebusan, tak lama, setahun selepas itu, orang Quraisy datang dengan tentera yang lebih banyak. Perang Badar hanya 1,000, perang Uhud sebanyak 3,000. Dan itu yang Umar bin Khattab tak nak. Umar bin Khattab tak nak, perlu lawan musuh berkali-kali. Dan kita nampak pada perang Uhud, teruk para sahabat pada waktu itu mendapat pukulan yang dahsyat daripada musuh. Maka Umar bin Khattab punya pandangan, kenapa dia seterik? Sebab pada waktu itu musuh memang dah melampau. Mereka dah seksa umat Islam lebih kurang hampir 10 tahun dekat Mekah. Mereka dah seksa. Kemudian mereka telah menyakiti Nabi berkali-kali. Bila Nabi dah berhijrah, mereka masih tak puas hati. Sekarang ini mereka nak bunuh Nabi. Maka Umar bin Khattab punya pandangan, setiap orang yang ada keluarga daripada kalangan tawanan tersebut, hendaklah umat Islam tersebut dia bunuh keluarga dia sendiri yang berani melawan Allah dan Rasul. Maka ini pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu menyebut, inilah pandanganku, wahai Rasulullah. Kerana mereka ini bukan orang-orang musuh biasa. Mereka ini adalah musuh tegar Islam. Maka akhirnya bila selesai mesyuarat, Nabi SAW memilih pandangan Abu Bakar. Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Muslim ini, "Falamma kana minal ghad ji'tu." Kata Umar bin Khattab, keesokan harinya aku telah datang jumpa dengan Nabi. Maka bila dia datang jumpa Nabi,
Maka rupa-rupanya pada waktu itu Nabi SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Menangis yang sangat teruk. Menangis yang sangat teruk. Fakultu, maka aku pun berkata kepada Rasulullah dengan Abu Bakar, akhbirni min ayyi syai'in yubki min ayyi syai'in tubki anta wa sahibak. Wahai Rasulullah, beritahu aku apakah sebab engkau dan Abu Bakar menangis. Kerana kalaulah aku tahu sebab kenapa, fa in wajadtu buka bakaitu. Kalaulah aku tahu mengapa sebab kamu menangis, maka aku pun akan turut menangis. Dan kalaulah aku tak mampu menangis, wa illam ajid buka'a tabakaitu li bukaikuma, aku akan menangis juga, buat menangis, nak menangis bersama dengan kamu. Ini sikap Umar. Apa yang kita boleh belajar daripada sikap Umar? Umar bin Khattab walaupun pandangan dia tak diterima, dia pada waktu itu langsung tak simpan apa-apa dalam hati terhadap Nabi dan Abu Bakar. Berbeza dengan kita kalaulah pandangan kita yang kita rasa bagus dan baik tak diterima, mungkin pada waktu itu kita ada sahaja benda buruk yang kita nak cakap. Ketika mana kita tengok, itulah sepatutnya pilih pandangan aku semalam, kan dah berlaku, contoh. Tapi kita belajar daripada Umar bin Khattab merupakan pengajaran yang ketiga. Dia langsung tak cakap benda yang tak elok. Ketika mana pandangannya ditolak, walhal keesokan harinya dia dapat tahu Allah lebih setuju dengan pandangannya berbanding dengan Abu Bakar. Maka pada waktu itu dia tak ada kata, aku dah cakap dah semalam, pilih pandangan aku. Aku dah sebut dah wahai Rasulullah, jangan pilih pandangan Abu Bakar. Tak ada. Dan itulah sifat yang sepatut ada. Kadang-kala banyak orang bersemangat untuk bermusyawarah yang merupakan sunnah Rasulullah, namun pada waktu itu tidak benar-benar menjalankan musyawarah. Dalam musyawarah pada waktu itu bergaduh bertengkar. Dalam musyawarah pada waktu itu kalaulah pandangan tak diterima, berdendam dan sebagainya. Lepas habis musyawarah pada waktu itu, padahal kita dah buat keputusan bersama, maka bila pandangan kita seolah-olah nampak sepatutnya lebih baik, macam-macam yang kita kata dan ucapkan, maka itu bukan sunnah musyawarah yang sepatutnya. Maka Umar bin Khattab bila nampak kedua ini menangis, maka pada waktu itu mereka kata, kalaulah aku tahu sebab, aku pun nak menangis dengan kamu. Radhiyallahu anhum. Maka Nabi SAW bersabda, kami sebenarnya menangis min akhdhihim al-fida, kerana kami telah mengambil wang tebusan. Dan itu adalah perbuatan yang Allah tak suka dalam situasi ini. Dalam situasi perang Badar ini, Allah tak suka untuk mengambil tebusan. Sebab ini mereka ini adalah musuh tegar Islam. Mereka ini Allah dah bagi peluang berbelas tahun untuk bertaubat. Mereka tak bertaubat. Mereka ini banyak kali cuba bunuh Nabi SAW dan para sahabat. Maka pada waktu itu Allah tidak reda dengan keputusan untuk mengambil wang tebusan. Sebab itu kata Nabi SAW, urida alayya azabahum adna min hadhihi syajarah. Nabi SAW bersabda, sebenarnya Allah begitu murka, azab dah turun dah dekat pokok yang pada waktu itu berhampiran dengan Nabi. Pada waktu itu Nabi kata, sebenarnya azab dah turun wahai Umar. Allah begitu murka dengan pada waktu itu apa yang kita pilih, iaitu pada waktu itu memilih untuk membebaskan pemimpin-pemimpin dahsyat, degil, jahat orang Quraisy yang berkali-kali menyerang Nabi SAW. Maka Allah murka, azab dah tiba di pokok yang berhampiran dengan Nabi. Namun Allah tidak turunkan azab kerana pada waktu itu ianya berlaku dengan musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka turunlah ayat ini. Apakah ayatnya? Jom kita lihat terjemahannya. Firman Allah, ma kana, tidaklah patut, ma tidaklah, kana patut, adalah tidak patut, ma kana adalah tidak patut, li nabiyyin bagi seorang nabi, an bahawa, yakuna untuk adalah untuknya, an yakuna bahawa untuknya, lahu minta maaf, makana, lagi sekali, makana tidaklah sepatutnya, li nabiyyin untuk seorang nabi, ayyakuna bahawa adalah, lahu untuknya, asra tawanan perang.
Maksudnya dia tak sepatutnya membebaskan tawanan perang tersebut. Hatta sehinggalah yuskhina, pada waktu itu telah melumpuhkan musuh. Idkhan maksud asalnya adalah membunuh dengan sebanyak-banyaknya. Al-mubalaghatu fil qatal. Tapi bukan umum, hanya dalam situasi Badar ni. Sebab pada waktu itu umat Islam lemah dan musuh pada waktu itu sangat-sangat kuat. Nanti kita akan baca adanya ayat tentang fidyah yang mana pada tempat yang lain daripada Al-Quran. Tapi Allah nak pada Badar ini untuk membunuh sebanyak-banyaknya, bermaksud terjemahannya adalah ayyuskhina, untuk melumpuhkan musuh, supaya mereka ni tak datang balik serang kamu wahai Muhammad. Dan memang mereka datang serang pun. Ketika mana perang Uhud, mereka datang lagi ramai, 3 kali ganda. Pada waktu itu mereka belanjakan harta yang sangat banyak untuk mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Kemudian dalam perang Ahzab datang lagi ramai 10,000. Maka sebab itu Allah kata, engkau perlu melumpuhkan mereka wahai Muhammad. Sepatutnya tawanan-tawanan ini, mereka ini dipancung, bukan pada waktu itu dibebaskan semata-mata nak mendapatkan wang tebusan. Firman Allah, turidun, kamu membuat keputusan kerana menginginkan aradad dunia, bahagian yang sementara daripada dunia. Sementara Allah yuridul akhirah, Allah menginginkan akhirat. Maka Allah tak nak dunia. Wang tebusan itu walaupun jumlahnya besar, 1,600 dirham, tapi itu dunia. Allah inginkan akhirat. Firman Allah, wallahu aziz, dan Allah sebenarnya adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maka ini adalah ayat yang ke-67 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang kita boleh ambil, masa dah tak mengizinkan. Dah pukul 9. InsyaAllah kita akan sambung esok rasanya. Kita sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Minta maaf kalaulah ada yang komen dan sebagainya yang saya tak perasan. Kita akan sambung pengajaran ayat ini. Selalunya kita sempat satu ayat pada waktu itu dengan pengajarannya. Namun sababun nuzul untuk ayat ni panjang. Sengaja saya cerita penuh sababun nuzul supaya orang tak salah faham. Maksud daripada yuskhina fil ard, perlu melakukan pembunuhan sebanyak-banyaknya. Dia bukanlah maksud secara umum. Oh, jumpa je orang bukan Islam, bunuh. Itu bukan maksud dia. Itu bukan maksud dia. Sebab itu sengaja saya ceritakan panjang tentang sababun nuzul dia, supaya kita boleh benar-benar faham ayat yang ke-67 ini. Apakah maksud hatta yuskhina fil ard? Perlu untuk membunuh sebanyak-banyaknya dalam tujuan untuk melumpuhkan musuh. Kenapa? Sebab itulah situasi sewaktu peperangan Badar, itulah yang sesuai pada waktu tersebut. Supaya orang Quraisy tak datang berkali-kali berani untuk menyerang Nabi SAW dan umat Islam di Madinah. Kita sambung pengajarannya esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang beri gift dan sebagainya. Moga Allah limpahkan dengan keberkatan. Amin ya rabbal alamin.